Satu, dua, tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia dan inayahnya kita bertuah dapat hidup dalam sebuah negara yang harmoni dan bersatu padu. Pandemik COVID-19 yang melanda seluruh dunia telah memberikan kesan kepada kehidupan harian kita. Namun, melalui usaha-usaha berterusan, kerajaan telah mengekang penularan wabak ini. Negara kita mampu membendungnya daripada menjadi semakin parah. Selain pandemik COVID-19, negara kita sentiasa diancam dengan pelbagai permasalahan sosial, antaranya adalah penyalahgunaan dadah. Pelbagai inisiatif telah dilakukan sejak dadah diisytiharkan sebagai musuh nombor 1 negara pada 19 Februari 1983. Polisi dan komitmen negara terhadap usaha menangani permasalahan dadah telah dinyatakan secara jelas melalui peruntukan akta-akta berkaitan dadah dan dasar dadah negara. Tanggungjawab dan peranan setiap pihak juga telah diperincikan dalam dasar dadah negara. Dengan adanya usaha kolaboratif ini yang digerakkan secara bersepadu, insya-Allah penularan penyalahgunaan dadah dalam komuniti juga mampu dibendung daripada semakin parah. Pengamalan norma baharu dalam membendung penularan COVID-19 tidak akan menemui kejayaan sekiranya tidak dilaksanakan dengan baik oleh setiap lapisan masyarakat. Begitu juga halnya dengan permasalahan dadah. Kita perlu memutuskan rantaian aktiviti penyalahgunaan dadah. Masyarakat perlu bersama-sama dengan kerajaan dalam memastikan bahawa persekitaran tempat tinggal, institusi pendidikan, pusat latihan kemahiran dan tempat kerja bebas daripada sebarang masalah berkaitan dadah. Institusi pendidikan dan pusat latihan kemahiran sepatutnya menjadi medium terbaik bagi pembentukan sasiah dan pembangunan jati diri kerana sebahagian besar perkembangan individu berada di alam pendidikan secara formal. Murid dan pelajar seharusnya memanfaatkan tempoh masa ini untuk membangunkan kemahiran kendiri seperti kemahiran asertif, kemahiran komunikasi dan kemahiran bersosial. Murid dan pelajar perlu sentiasa mengamalkan gaya hidup sihat melalui penglibatan aktif dalam aktiviti co-curriculum bagi mengelakkan terjebaknya mereka dengan dunia penyalahgunaan dadah dan pelancongan sosial. Persekitaran di tempat kerja pula haruslah sentiasa berada dalam keadaan yang kondusif. Program-program yang berkaitan kesedaran untuk meningkatkan tahap keselamatan dan kesihatan pekerja seperti program pendidikan pencegahan dadah perlu dilaksanakan secara berterusan. Kerjasama ini akhirnya akan memberikan pulangan keuntungan kepada negara dan juga masyarakat. Negara dapat menjimatkan kos untuk menangani permasalahan dadah dan seterusnya mewujudkan persekitaran yang sihat dan selamat. Seiring dengan perkembangan teknologi semasa, penggunaan aplikasi dan teknologi baharu perlu sentiasa diteroka dan digunakan untuk memantapkan usaha menangani permasalahan dadah. Mesej kesedaran anti dadah juga perlu dipergiatkan lagi
menerusi media-media baharu bagi memperingati masyarakat tentang ancaman bahaya dadah. Namun begitu, terdapat juga pihak yang tidak bertanggungjawab telah menyalahgunakan perkembangan teknologi. Semenjak akhir-akhir ini, dadah dan peralatan-peralatan untuk menggunakan dadah turut dijual di platform media sosial dan aplikasi membeli belah. Oleh yang demikian, pelbagai pihak terutamanya ibu bapa perlu sentiasa memantau aktiviti-aktiviti atas talian anak-anak mereka agar tidak terjebak dan terjerat dengan masalah penyalahgunaan dadah. Golongan remaja dan juga belia adalah modal insan yang akan mengemudi negara pada masa hadapan. Mereka perlu dilengkapkan dengan jati diri yang kukuh agar dapat menghindari permasalahan sosial termasuklah penyalahgunaan dadah. Faktor-faktor pelindung seperti pendidikan pencegahan dadah perlu dipertingkatkan, manakala faktor-faktor risiko pula perlu dikurangkan. Sehubungan itu, fokus peringatan Hari Anti Dadah Kebangsaan ke-38 tahun 2021 ini dengan slogan Lebih Baik Cegah ialah remaja dan belia di seluruh negara. Tema ini dipilih bagi mendorong semua pihak mengambil tanggungjawab dan tindakan awal dalam menangani permasalahan dadah seiring dengan pepatah Melayu, mencegah lebih baik daripada mengubati. Umum mengetahui bahawa permasalahan dadah adalah manifestasi permasalahan sosial yang lain seperti kerapuhan institusi rumah tangga, tahap pendidikan yang rendah, jenayah jalanan serta kemiskinan. Berikutan itu, dalam menangani permasalahan dadah, usaha sebuah pihak sahaja tidak mencukupi. Usaha kolaboratif secara bersepadu daripada pelbagai pihak perlu dilaksanakan bagi mengatasi permasalahan-permasalahan ini di peringkat awal. Agensi Anti Dadah Kebangsaan juga akan meneruskan sasaran Dadah Terkawal 2025. Untuk ini, semua ahli masyarakat termasuk jabatan kerajaan, badan bukan kerajaan dan ahli komuniti akan digerakkan dalam mengawal penularan penagihan dadah menjelang tahun 2025. Usaha ini akan dilaksanakan berdasarkan model-model yang telah dikenal pasti semasa pelaksanaan projek inisiatif bersepadu menangani permasalahan dadah, sustain dan pelancongan sosial untuk tahun 2020. Walaupun tema pada tahun ini menumpukan kepada aktiviti-aktiviti pencegahan, rawatan dan pemulihan terhadap mereka yang telah menyalahgunakan dadah, tetap akan diteruskan. Agensi Anti Dadah Kebangsaan menyeru kepada semua yang telah terlibat dengan penyalahgunaan dadah untuk mendapatkan rawatan dan menjalani pemulihan secara sukarela sama ada di fasiliti yang disediakan oleh kerajaan ataupun swasta. Sementara itu, operasi penangkapan dan penahanan pula akan terus dilaksanakan supaya kumpulan ini dapat dirawat dan dipulihkan sewajarnya. Di kesempatan ini, saya mewakili Agensi Anti Dadah Kebangsaan merakamkan ucapan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua pihak yang telah bersama-sama menangani permasalahan dadah. Semoga usaha kita akan terus mendapat sokongan masyarakat dan beroleh keberkatan Allah Subhanahu wa taala. Lebih baik cegah, dadah terkawal 2025. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1, 2, 3.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Yang saya hormati yang berusaha Puan Siti Bazura binti Zainuddin, penolong kanan pentadbiran, Puan Bibi Ramadiah, penolong kanan hal ehwal murid, Puan Nur Azariah, penolong kanan co-curriculum, Puan Rusmah, penolong kanan petang, barisan ketua bidang, guru-guru serta anak-anak yang dikasihi sekalian. Sempena Minggu Anti Darvis 2021 peringkat sekolah SMK Desa Serdang. Di sini cikgu ingin memberi sepatah dua kata kepada anak-anak semua sebagai peringatan bersama. Jadi sebut saja perkataan dadah, semua orang tahu dia adalah musuh nombor satu negara. Cikgu mengharapkan agar kita semua lari daripada musuh nombor satu negara. Tak perlu rapat, tak perlu dekat, tak perlu jenguk. Lari jauh, tak perlu nak tahu. Sebab sekali terjebak dengan dadah, maka hidup kita akan terus merana. Tahap awal semua cakap bagus. Tetapi sebenarnya sekali terjebak sama ada dadah, minuman keras, rokok dan sebagainya, anak-anak telah meletakkan diri ke kancah hidup yang bermasalah, hidup yang musnah. Cikgu mengharapkan agar kita semua tidak menghampiri kepada pemusnah hidup kita. Sebab dengan menjauhi daripada dadah, minuman keras, rokok dan sebagainya, hidup kita tak rugi. Malah hidup kita akan lebih sentiasa ceria. Sebab bila kita menghampiri sahaja dadah contohnya, kita telah menghampiri kepada kelencongan hidup yang lain. Contoh, melalui dadah kita boleh melakukan jenayah. Contoh lagi, kita tak cukup duit untuk membeli dadah. So, kita mula mendekatkan diri dengan curi. Mula-mula mencuri kecil, tetapi kemahuan diri, keperluan untuk memenuhi dadah pada diri kita sendiri akan semakin bertambah, maka kita akan lebih menjarakkan diri kita lagi ke arah kancah yang lebih teruk. Contoh, ketidakcukupan duit akan menyebabkan kita terjebak lagi. Selain daripada menagih, kita juga akan menjual. Cikgu sangat-sangat mengharapkan agar anak-anak tidak terjebak langsung dalam dunia darvis ini. Tak kiralah, jauhilah daripada darvis ini. Sebab percayalah cakap cikgu, semua yang jauhkan diri daripada darvis, hidup akan tenang, hidup akan lebih berjaya. Negara akan makmur, sekolah akan cemerlang dan masyarakat akan aman. Ingat pesan cikgu, jauhi diri daripada dadah. Bak kata slogan sempena peringatan Hari Anti Dadah Kebangsaan tahun 2021 iaitu lebih baik cegah. Jadi, sama-samalah kita mencegah untuk kemakmuran diri sendiri, kemakmuran keluarga, kemakmuran sekolah, kecemerlangan sekolah dan kemakmuran negara. Sekian, terima kasih.